Hai semua, anda sekarang bersama saya Heri dalam kelas Xamarin.Forms dan tutorial kali ini saya akan share dengan anda tentang file I/O, okey, ataupun kita nak read and write file dalam local handphone tu sendiri. So saya terus pergi kepada documentation Xamarin.Forms, okey, di website docs.microsoft.com. So dalam file handling kita masih boleh pakai file writer ataupun file I/O dalam kelas C# yang klasik punya. Cuma dia punya path dia ada sikit berbeza lah. So path dia kena ada pakai environment.getFolderPath, environment.specialFolder, local application data. Okay, so string yang ni kita akan pakai, kita akan copy dan kita akan pergi balik pada kita punya project yang sebelum ni. Okay, dalam first page kita akan close. Saya akan buat second page, right click, add new item. Saya create satu page baru, kita namakan second page. Saya save. Sudah akan createkan satu file C# untuk saya. Okay, dan saya terus buat saya punya string file name lah dalam kelas. Okay, so untuk string file name ni saya besarkan sikit. So dia akan ada error sebab kita tak includekan library dia. Jadinya bagi path kita boleh right click using system.io. Jadinya dalam file name dalam path combine ni adalah dia punya path, dan yang ini belakang dia temp.txt ni adalah nama file. So boleh buatlah nama file macam-macam. Contoh my file, mungkin nak buat .odd ataupun .text. Okay, boleh terpulang lah, apa pun kita boleh buat. Okay, contoh .heri. Sebab dalam Android ataupun dalam programming, kita akan baca file tu, dia akan buka file dan dia baca byte per byte. So tak kisah pun file name jenis apa, tapi dia tetap akan baca byte per byte. Okay, so kita design dulu kita punya page. Mungkin saya nak buat form registration. Saya boleh terus buat label, new label. Kita buat text equal to name, new label. Sorry, ni adalah entry. So placeholder. Okay, so untuk tutorial yang lepas saya dah terangkan, kalau kita nak buat form, kita nak panggil value bagi form, kita tak boleh pakai anonymous punya cara. Kita kena pakai anonymous. So kita kena buat nama dia, variable name equal to, kita cut balik yang ni, paste, tutup line, and then sini tulis name. Okay, contoh saya nak simpan name dalam file myfile.heri. Okay, so terus buat button, new button. Saya buat text, save, and then saya boleh buat mungkin color dia, background color. Saya buat color.green, and then text color dia mungkin putih. Okay, so saya dah ada button dan saya dah ada entry. So apa yang saya kena buat adalah saya kena tukar pada app.xaml.cs. Pergi balik pada Solution Explorer, cari app.xaml.cs, kita buka, and then kita change kepada second page. Okay, so tekan F5 untuk run. Tengok dulu page jadi ke tak. Okay, ini adalah page kita. Ada name, ada button. Okay, so sekarang kita nak simpan file tu dalam my file. First kali kita kena tengok file tu ada ke tak. So untuk check file tu ada atau tidak, kita boleh pakai file.exist. Mungkin saya akan boleh terus display name tu pada sini kot. Okay, So saya nak baca, saya boleh buat string value
value. So file dot read all text, kita ambil file name. Read all text dia akan return sebagai string, di mana dia akan buka file tu dan akan baca semua string yang ada dalam file name tu. Sekarang ni cerita dia, kita tak tahu file tu exist ke tak. So kita buat if file.exist. Kalau file tu tak ada, kita buat tak ada, kita buat not exist file name. So kalau file tak ada, kita boleh create file. Nak create file, kita boleh kena buat write text. So path dia adalah file name. Kita buat empty text. Bila buat empty text, maksudnya kita dah write, kita dah create file tu, kalau file tu tak ada. So kalau file tak ada, kita create file baru dengan kosong, tak empty. Kemudian kita baca balik string value dia. Of course lah, kalau baru buat mestilah kosong kan. So bila dia kosong, then kita tulis sini text equal to value. Maksudnya kita nak displaykan balik value bagi text dalam file ni lah. Kita start. So kalau saya tekan save, dia masih tak ada apa-apa. Pun tak ada apa-apa, sebab kita tak buat dunia command. Supposedly kalau kita klik button ni, command dia, new command. So kita boleh buat file dot write all text. Kita masukkan file name tadi, file name, comma dengan kita punya value tadi adalah name.text. Name.text. So dia akan tengok file ada tak ada. Kalau tak ada, dia create empty file. Kemudian kita baca value semua dalam file tu, and then kita tunjuk pada entry tu, value bagi dalam file tu. And then kalau kita tekan button save, kita akan save, kita akan tulis file tu dengan teks ni dengan teks yang kita key in tu. So tengok jadi ke tak. Contoh saya tulis nama saya Harry, saya tekan save. Masih tak ada apa-apa berlaku. So nak tengok jadi ke tak, kita boleh close app tu dulu, and then kita buka balik. Kalau kita nampak value Harry tu, maksudnya kita dah simpan teks tu dalam file tu, dalam file myfile.harry. So see, dia ada Harry. So kalau saya tulis tambah something lain dan saya tekan save, and then saya close app ni, and then saya buka balik user control, tunggu sekejap. So benda yang sama akan keluar balik, apa yang saya key in tadi. Maksudnya teks ni dah linkkan dengan file myfile.harry. So ini adalah basic file IO untuk read and write file. Sama juga kalau kita nak buat download gambar ataupun something else, kita boleh pakai web client, download semua string, and then kita file dalam local punya file. It's all the same thing. Jadi untuk file IO sampai di sini saja. Kita akan jumpa selepas ini macam mana kita nak uruskan JSON data. Untuk data yang di structured ataupun dynamic, saya akan terangkan akan datang. So jumpa pada tutorial akan datang. Terima kasih.